Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Ahad 4 September bersama saya Muhammad Aziz Rahim. Kebocoran dokumen di mahkamah yang dilakukan oleh penjawat awam boleh diambil tindakan jika ia melibatkan bukan hakim. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menjelaskan terdapat perundangan di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan untuk mengambil tindakan disiplin tertentu. Saya cukup yakin pihak kerajaan melihat perkara ini dan peka dengan perkara ini. Perkara yang sebenarnya tidak patut berlaku, telah berlaku. Tetapi itulah keadaan yang sekarang ini, bahawa keciciran ini kerap berlaku kita dengar. Justru beliau berharap semua pihak agar bersifat bertanggungjawab dan tidak menjadi masalah kepada satu-satu badan, terutamanya kehakiman. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita di program Semalam di Santubong Kuching. Program melibatkan lawatan 13 penuntut dari Universiti Bahasa Asing Tokyo ke Sarawak selama 5 hari untuk memahami bahasa dan budaya masyarakat berbahasa Malaysia bersama penduduk di kampung tersebut. Terdahulu dalam ucapan program tersebut, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi mengingatkan tentang kepentingan mempelajari bahasa asing utama dunia seperti bahasa Inggeris dan Mandarin. Beliau turut memuji langkah kerajaan negeri yang menggunakan bahasa Inggeris dalam urusan pentadbiran negeri yang secara langsung memudahkan pengenalan Sarawak kepada dunia. Lawas bakal mengeluarkan produk keju berasaskan susu kerbau yang pertama di Sarawak. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Henry Sum Agong merangkap ahli Parlimen Lawas berkata, stesen kerbau meragang di Lawas akan dijadikan sebagai pusat pemprosesan keju kerbau. Satu syarikat masuk di Meragang Kerbau, tempat kerbau itu, dia akan buka kilang untuk menjadikan susu kerbau jadi cheese. Jadi pengeluaran itu nanti mungkin kita panggil cheese lawas lah. Kalau cheese lawas orang lain tidak beli nanti susah juga. Ya, kerbau-kerbau di Meragang dan juga dari Baklalan Osmado di Terusan dibawa ke kilang dijadikan cheese. Jadi kita ada pengeluaran cheese kerbau dari Lawas. Beliau berkata ia sebahagian daripada perancangan pembangunan yang dirangka di Lawas selain projek lapangan terbang baharu Lawas dan beberapa lagi. Datuk Henry Sum menyatakan demikian dalam ucapannya pada perasmian Irau Aco Lun Bawang di dataran Bandar Lawas, Anjuran Persatuan Lun Bawang Sarawak, PLBS. Beliau yang juga penaung PLBS menyeru persatuan itu agar dapat mencapai matlamat penubuhan PLBS iaitu menyatu padukan etnik Lun Bawang dan mencapai kesepakatan dalam setiap perkara. Irau Aco Lun Bawang kali ke-35 sebagai platform menghimpunkan masyarakat Lun Bawang secara keseluruhannya dalam usaha mengangkat adat dan tradisi komuniti itu. Acara dinantikan pertandingan Ruran Ulung dan Padan Liu Burung peringkat akhir yang akan berlangsung malam ini. Persatuan Fotografi Sibu dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan mengalu-alukan penyertaan orang ramai untuk menyertai pertandingan fotografi warisan Sibu. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, menerusi pertandingan ini, ia sekaligus dapat mempromosi Bandar Sibu yang mempunyai sejarah tersendiri. Could draw the attention of potential tourists to visit Sibu. Yeah, I strongly believe it is this way because even in the tourism industry, how we promote the state, or other countries, how they promote their countries, it's always through visual, whether it's through videos, whether it's through pictures, and that is where pictures paint 1,000 words. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan pertandingan tersebut di Sibu. Penyertaan pertandingan dibuka sehingga 9 Oktober itu merangkumi 3 kategori iaitu lanskap, makanan dan masyarakat. Walaupun diberi kebebasan untuk berpersatuan, namun terdapat syarat-syarat yang perlu dipatuhi.
seperti tidak menimbulkan huru-hara serta tidak menimbulkan ketidakamanan dalam masyarakat selain menjaga akhlak, adat dan kesopanan. Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS Sarawak, Georgina Afia Ngau berkata hak berpersatuan adalah di bawah artikel Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, iaitu memberikan hak kepada warga negara mengenai kebebasan berkumpul, bersuara dan kebebasan untuk berpersatuan. Georgina menjelaskan terdapat 12 kategori persatuan di bawah ROS, antaranya ialah politik, sosial, kebudayaan, kebajikan, agama, keselamatan, hak asasi, perdagangan dan hairat kematian. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program gotong royong Long Atib 2022 di Kampung Long Atib Baram. Dalam pada itu, Georgina memaklumkan jabatan itu mengadakan lawatan ke kawasan luar bandar bagi memperkenalkan Grand Malaysian Incentive for Community Empowerment MyEyes kepada persatuan-persatuan dalam usaha memperkasakan masyarakat. Beliau berkata antara syarat persatuan menerima geran tersebut ialah tadbir urus yang baik, memupuk nilai kesukarelawan serta mewujudkan kepimpinan yang unggul. ROS bertanggungjawab kepada lebih 75,000 persatuan seluruh negara, manakala ROS Sarawak menjaga 4,200 persatuan. Inilah warisan daripada nenek moyang kita, tanah bertuah dengan hasil bumi serta limpahan rahmat untuk kita nikmati. Kenikmatan yang terwujud dari hati, toleransi, keprihatinan dan kasih sayang kita sesama warga. Ini warisan yang kita akan jaga dan pelihara sebagai keluarga Malaysia. Raikannya. Bersua kembali, penganjuran regata etniah di waterfront Sepupuk Niah membuktikan bahawa sukan dapat memantapkan perpaduan penduduk berbilang kaum. Timbalan Menteri Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozi Yunus menyatakan acara tersebut juga mampu meningkatkan keharmonian dalam kalangan penduduk dan peserta regata. Datuk Rozi menjelaskan menerusi program regata itu juga mampu menyemarakkan lagi semangat keluarga Malaysia dalam kalangan masyarakat khususnya daerah Subis dan Sarawak amnya. Seperkara yang kita lihat adalah kerjasama yang begitu erat di kalangan penduduk. Jadi maknanya regata dapat memupuk perpaduan di kalangan masyarakat. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan regata Niah di waterfront Sepupuk Niah dekat Miri. Beliau menambah, penyanjuran acara itu juga dapat meningkatkan ekonomi setempat menerusi aktiviti jualan makanan dan minuman. Ahli Parlimen Sibuti, Lukanisman Awang Sauni berharap agar lebih banyak pembangunan dilaksanakan di daerah Subis agar dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Dan juga kita berharap agar regata kali ini adalah menjadi satu platform untuk menambah lagi fasilitis infrastruktur yang akan dipohon oleh kami wakil rakyat di kawasan daerah Subis. Sementara itu, pengerusi penganjur yang juga pegawai daerah Subis, Nurlila Ulis memberitahu sokongan dan penyertaan yang diterima kali ini menggalakkan. Untuk kategori perahu kayu, kita telah mendapat penyertaan sejumlah 87 peserta dan untuk kategori boat berlaju, kita telah mendapat penyertaan sejumlah 187 dan terdapat 19 kategori pertandingan yang diadakan pada kali ini. Sukan air regata Niah atau dulu dikenali sebagai regata Sibuti telah mula diadakan pada 1959 di tebingan Sungai Sibuti yang kini popular di daerah Subis. Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail yang kini dalam rangka lawatan ke Sarawak semalam menyertai program kayuhan santai di sekitar kawasan Kuching. Kayuhan lebih 20 km itu menyaksikan baginda dan rombongan melalui kawasan-kawasan kampung dan perumahan selain singgah di beberapa lokasi menarik.
Persinggahan pertama ialah Masjid Al-Ghazali Jalan Depo, masjid yang dibina sebagai tanda ingatan terhadap Allahyarham Tan Biji sekeluarga yang terkorban selepas pesawat penerbangan Malaysia MH17 dinaiki ditembak jatuh di timur Ukraine pada tahun 2014. Baginda turut berkesempatan menunaikan solat sunat di masjid berkenaan yang dibangunkan dengan wang pampasan atas kematian 6 beranak itu. Kayuhan kemudiannya diteruskan dengan persinggahan di Masjid Al-Abyad, Jalan Matang atau juga dikenali Masjid Putih untuk melihat pokok yang baginda tanam pada 2019. Sepanjang kayuhan, baginda ditemani antara lain oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong, Fazruddin Abdul Rahman dan Presiden Persatuan Berbasikal Sarawak, Datuk Benjamin Hasbi. Acara berkenaan diakhiri dengan santapan pagi di Dewan Bahasa dan Pustaka di BP Petrajaya yang turut dihadiri Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Hajah Lailatul Syahrid Akashah Khalil, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Dr. Sabriah Putit serta Pengarah Jabatan Dasar dan Penyelidikan di BP, Dr. Hazami Jahari. Penganjuran perlumbaan sukan motocross mampu mengelak golongan muda daripada terlibat dengan aktiviti lumba haram selain mencungkil bakat baharu dalam sukan lasak itu. Menurut Pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, penganjuran sukan itu juga sebagai platform kepada golongan belia untuk memahirkan diri dalam sukan berkenaan. Dan kita haraplah dengan pembawaan balik sukan ini dapat melahirkan, bukan hanya menarik pelumba daripada seluruh Sarawak tetapi juga dapat melahirkan pelumba dari Sibu dan bahagian Central Region ini khasnya. Itulah tumpuan kita. Katanya penganjuran perlumbaan motocross kali terakhir diadakan pada 6 tahun lalu dan selepas 2 tahun pandemik COVID-19, pihaknya membuat keputusan untuk mengembalikan semula perlumbaan itu di Sibu Jaya. Beliau ditemui semasa menyaksikan perasmian acara perlumbaan itu di Sibu Jaya, Sibu. Acara Sibu Jaya Extreme Motocross Challenge kali ini berjaya menarik penyertaan lebih 100 orang peserta seluruh Sarawak, termasuk dari Semenanjung dan Brunei. Walaupun cuaca hujan, kami pun telah menempuhi semua cabaran ini dan tahniah kepada Sibu Motocross untuk menjayakan acara yang hebat. Saya memang harap orang baru-baru boleh masuk-masuk lah, makin banyak lah Sibu lah. Sebab saya Sibu orang sini sekarang belum cukup banyak. Kira-kira ada 10 orang saja. Saya harap tu orang baru-baru dia boleh masuk lagi lah. Tambahkan Sibu Ramli. Acara tersebut merupakan sebahagian daripada aktiviti dalam Festival Sibu Jaya yang akan berlangsung sehingga 17 September kelak. Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 4 September berakhir di sini. Setelah semangat patriotik anda, bersama-sama kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi.